Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Okey, pada hari ini uh, Ustazah akan mengajar satu topik berkenaan bidang akidah. Bila dengar akidah je rasa macam berat je kan? Tapi tak apa, benda ni awak dah familiar dah, selalu dengar dah. Okey, tajuknya akidah nama Allah Al-Malik bersama nama Ustazah lah tu, nama penuh Ustazah Farah Wahidah binti Johir. Jangan lupa ada double E kat sini. Okey, nama Allah Al-Malik. Biasa agak-agak awak dengar Al-Malik ni daripada mana? Agak-agak ada pernah dengar kan? Okey, tak apa, kita go through satu-satu. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Ustazah Farah Wahidah. Saya berharap semua sudah bersedia untuk belajar topik baru pada hari ini. Pada hari ini, kita mulakan dengan topik akidah. Okey? Okey. Okey, kita pergi pada pengertian. Yang pertama, Al-Malik ni ialah bermaksud Allah yang maha menguasai segala-galanya. Apa maksud tu? Okey, biasa kita dengar Al-Malik ni dalam Asmaul Husna, betul tak? Okey, Asmaul Husna ni ada 99 nama Allah. Antaranya termasuk dalam 99 tu Al-Malik. Al-Malikul Qudusus Salam. Ingat kan? Okey, apa maksud Al-Malik ni? Allah yang menguasai segala-galanya. Jadi untuk bila nama Allah ni, dengar pun Asmaul Husna, nama Allah ni pun kita dah tahu dah. Dia menggambarkan tentang segala macam kekuasaan, segala bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni di atas alam semesta. Bila alam semesta ni meliputi semualah dunia dan di akhirat. Betul tak? Okey, so dari segi bahasa mudahnya, Ustazah nak cerita, Al-Malik ni bermaksud raja lah. Raja. Raja, penguasa, pentadbir yang paling tinggi. Okey, kita pergi kepada dalil. Okey, Ustazah nak nanti kamu semua baca bersama-sama Ustazah. Dalil daripada surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang kedua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita pergi kepada maksud dalil ni. Okey, maksudnya dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Keseluruhan lah, meliputi langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okay, Ustazah teringat bila kata dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu ni, ada satu dalil dalam Al-Quran yang memang famous, yang biasa kita dengar. Apa dia? Okey, kun fayakun. Apa maksud kun fayakun tu? Siapa tahu? Okey, kun fayakun tu ialah dia menggambarkan Allah ni bila nak menjadikan sesuatu, nak menciptakan sesuatu, dia hanya perlu sebut kun je. Okey, kun. Maka apa yang Allah nak, apa yang Allah inginkan tu terus terjadi, terus wujud. Dan atas keizinan dan kekuasaan Allah lah, itulah yang bermaksud dengan Allah itu maha berkuasa. Itu betapa hebat kuasa Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Bila dengar ya Allah, kerdilnya aku ni ya Allah, aku ni tak ada apa-apa ya Allah. Okey. Seterusnya kita tengok maksud, kita comparekan ya. Okey, Al-Malik menguasai segala-galanya. Manakala nama Allah Al-Malik, Asmaul Husna, dan Asmaul Husna bermaksud Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Masya Allah, sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kita ni tiada apa-apa tanpa Allah. Macam tu kan. Okey, seterusnya
Okey, apa kita pergi pada bukti nama Allah Al-Malik. Okey, semua ni bahan-bahan ni ustazah tengok daripada buku teks je. Okey. Kalau ustazah ada share dalam GCR, tapi saya rasa file dia agak berat. Anda boleh rujuk dalam grup Telegram kelas, saya ada share juga. Boleh download lah. So siap-siap siap-siap simpan. Bila awak refer slide ustazah ni, awak boleh tengok buku teks tu. Okey, muka surat 66. Okey, Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Masya Allah, sangat hebat. Maksudnya, Allah mentadbir. Apa Allah mentadbir? Raja segala raja. Okey, tiada kuasa yang lain. Allah tidak memerlukan pertolongan makhluknya. Hanya dia sahaja yang akan mentadbir seluruh makhluk. Okey, seterusnya. Okay, satu tadi saya cakap Allah tidak memerlukan bantuan kan daripada makhluknya. Tak ada siapa-siapa pun. Okey, seterusnya Allah menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya. Macam tadilah saya kata, Allah kata aku nak itu, nak jadikan yang tu, terus cakap dia terus terjadi. Okey, seterusnya seluruh makhluk berhajat kepada pertolongan Allah. Okey, semua makhluk memerlukan Allah. Semua makhluk di atas muka bumi ni kita perlukan Allah. Saya teringat dalam satu surah Al-Fatir ayat 15, boleh rujuk nanti. Okey, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah. Maksudnya, wahai manusia, kalianlah yang memerlukan Allah, yakni memerlukan keampunannya, rahmatnya, rezekinya dan afiatnya di dunia serta memerlukan syurganya di akhirat. Berdasarkan surah Al-Fatir ni, kita perlukan Allah. Dunia dan akhirat. Kita perlukan keampunannya, kita perlukan rahmatnya, kita perlukan rezekinya, kita perlukan afiatnya. Itu baru kat dunia. Dekat akhirat kita perlukan syurganya. Betapa kita ni tak ada apa-apalah. Betul tak? Kalau kita nakkan sesuatu, contoh kita nak lulus dalam peperiksaan UPSR contohnya kan, awak ada UPSR tahun depan. Apa yang kita buat? Selain kita berusaha, kita bertawakal, kita berdoa, cakap ya Allah, aku dah berusaha, aku dah belajar bersungguh-sungguh dalam peperiksaan. Okey, jadi aku mengharapkan pertolonganmu, aku berhajat kepadamu, berikanlah aku kejayaan dalam peperiksaan UPSR. Itu contohnya. Itu baru peperiksaan kan. Belum lagi kita tengok benda-benda lain lagi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum beriman. Hukumnya ialah wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Maksudnya wajib kita beriman dengan Allah yang maha menguasai segala-galanya. Kita wajib beriman. Kalau kata wajib beriman ni memang memang wajib lah kata. Okey, seterusnya dalil nakli. Okey, dalil nakli ni pun penting. Biasanya dia tanya dalam objektif kan, soalan objektif kan. Okey, soalan objektif yang bulat-bulat ABC tu, biasanya korang kan akan tanda yang paling panjang kot jawapan dia. Okey. So, penting untuk anda ingat dalil nakli ni. Kalau tak, awak takkan tahu, dalil ni dalil nama Allah yang mana biasanya satu hint untuk memudahkan awak untuk pilih jawapan, bila kata nama Allah Al-Malik ni, ini ada perkataan Al-Malik, betul tak? Itu senang je. Okey, kita cuba baca sama-sama dengan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka dengan demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia,
Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Ini daripada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat ke-116. Boleh rujuk dalam Al-Quran nanti. Okey. Arash ni, apa maksud arash? Siapa tahu? Okey, arash ni ia merujuk kepada tempat di mana Allah bersemayam. Dalam Al-Quran lah. Tapi kita pun tahu Allah ni memiliki sifat yang tidak sama dengan manusia. Bila kata tempat Allah bersemayam tu, janganlah awak fikir dia duduk atas kursi macam aku ni. Tak. Lain. Totally different. Lain Bila kata tak sama, cara dia bersemayam tu tak sama macam kita. Macam mana, janganlah awak fikir berlebih. Sebab jawapan dia hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Itulah jawapannya. Okey, seterusnya. Okey. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey, pertama, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Bila kita sedar Allah ini maha berkuasa di atas segala sesuatu, atas muka bumi ini, pertama, kita akan jadi seorang manusia, seorang hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Bukan sifat sombong je. Segala sifat mazmumah yang lain, kita akan cuba buang. Dan kita cuba jadi manusia yang terbaik atas muka bumi ini. Dan kita sedarlah kita ni kaya macam mana pun, pandai macam mana pun, berkuasa macam mana pun. Tapi siapa yang lebih kaya? Siapa yang lagi bijaksana? Siapa yang lagi berkuasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha kaya, maha bijaksana dan maha berkuasa. Sebab dia dah bila terpaling-paling maha-maha ni, kita ni tak ada apa-apa. Kalau awak sekadar kaya atas muka bumi ni, orang paling kaya tapi dia lagi kaya. Okey, seterusnya. Saya sedar kita hanyalah makhluk Allah yang lemah dan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kat sini kalau kita nak minta pertolongan Allah, kita berdoa, betul tak? Kita doa, kata, Ya Allah, lindungilah keluarga kami daripada wabak yang berjangkit ni. Kalau sekarang kita dalam musim COVID kan, inilah satu, kita ni tak ada apa-apa. Kita ni hanya mengharapkan pertolongan Allah. Setiap sekali lepas mayang 5 waktu sehari semalam, kita berdoa. Wajib, bukanlah wajib, kata kita akan meminta pertolongan dari dia, betul tak? Awak kalau periksa pun awak buat solat hajat, betul? Samalah tu. Apa yang kita nak, apa yang kita berhajat, kita minta pada dia. Jangan awak pergi minta kat tempat lain pula. Awak pergi bomoh ke, itu dah jadi dosa besar. Syirik, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, itu adalah salah satu dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Okey, seterusnya. Saya akan tekun beribadah dan berdoa. Samalah macam tadi kan. Okey, seterusnya. Saya akan sentiasa menghargai alam dan juga memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Okey, kalau sekarang ni pandemik, di musim pandemik COVID ni, kita tahu dia berpunca daripada apa? Daripada manusia sendirilah. Dan Allah kata, makanlah makanan yang halal, halalan thayyiban, makan makanan yang halal. Tapi ada setengah manusia ni dia suka makanan-makanan eksotik. Contohnya COVID ni bermula daripada orang di Wuhan, China, dia orang makan makanan eksotik. Makan apa tu? Apa tu? Makan kelawar. Kelawar. Dia makan kelawar, buat sup kelawar ke, tak tahulah apa rasa dia. Tapi benda-benda yang macam tu Allah kata jauhkanlah. Kan benda dah haram, banyak lagi yang halal. Kenapa nak makan benda-benda macam tu, betul tak? So benda-benda yang terjadi sekarang ni, kes pun dah 4,000, betul tak? Kes pun dah 4,000. Jaga diri awak.
jaga kebersihan, pastikan kalau awak keluar pun ke mana-mana balik mandi. So sekarang PKP kan, hanya mak ayah je boleh keluar. So jaga diri awak, makan makanan yang bersih. Kalau boleh masak kat rumah, senang. Okey, seterusnya memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Okey, kebersihan ni pun samalah. Isu semasa baru-baru ni kita dikejutkan dengan banjir besar. Banjir besar bencana alam di Pahang, Johor, Terengganu. Tempat yang tak pernah banjir pun banjir, betul tak? Semua ni, semua sebab tangan-tangan manusia. Sebab apa? Sebab kita ni nak sikit-sikit nak toreh bumi, sikit-sikit nak bina bangunan tinggi. Maksudnya dunia ni dah tenat dah. Dah tak larat dah. Aku dah penat. Aku dah tak larat. Kalau bumi ni boleh cakap, macam tu dah dia cakap kat awak. Aku dah penat, aku dah tak larat. Aku ni dah kotor, dah terlalu kotor. Manusia buang sampah merata-rata. Samalah. Ni semua menyebabkan bencana alam, tsunami, gempa bumi, banjir besar. Kalau awak tengok kan, tanda-tanda kiamat sebenarnya dah banyak. Ni bencana alam ni pun merupakan salah satu tanda kiamat. Jadi kita ni di akhir-akhir zaman ni, kita kena memperbanyak ibadah. Orang kata beribadah lah. Ibadah tu Ustazah atas sejadah je ke? Berdoa atas sejadah je ke? Tak semestinya. Kita belajar pun ibadah. Kita bekerja pun ibadah. Kita main bola pun boleh jadi ibadah. Macam mana nak jadikan perbuatan kita tu ibadah? Macam mana? Okey, dengan cara setiap kali kita melakukan sesuatu tu, kita niatkan untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Ya Allah, aku bekerja pada hari ini. Aku belajar pada hari ini adalah kerana-Mu, Ya Allah. Semoga Engkau memberikan aku pahala, memberikan aku hikmah di atas pekerjaan kami ini. Contohnya, kan? Itulah sebenarnya sedikit isu semasa saya selitkan sikit kan. Okey, seterusnya ini aktiviti simple-simple je. Okey, senaraikan doa memohon hajat kepada Allah dalam kertas. Kemudian hasilkan doa lengkap dimulai dengan tahmid dan selawat. Ni contoh macam awak ada yang perempuan kan biasa ada diary kan. Ni planner saya. Planner ke, awak ada buku kecil ke, atau tak nak tulis pun tak apa. Tapi baca dengan tahmid dan selawat, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu awak sambunglah doa awak dalam bahasa Melayu pun tak apa. Contohnya, Ya Allah, berikanlah kami kesihatan yang baik sepanjang musim COVID ini. Semoga kami sekeluarga dijauhi daripada wabak berjangkit ini. Tak apa, awak nak tulis pun tulis dalam awak punya planner ke kan. Senaraikan apa hajat awak. Berikanlah aku kejayaan dalam peperiksaan. Berikanlah kami terang hati untuk menerima ilmu daripada guru. Contoh. Macam itulah. So, dah sampai ke akhir slide. Ada apa soalan? Kalau ada apa soalan, boleh dropkan komen dekat GCR. Saya upload GCR dan awak boleh komen kat bawah tu. Tapi saya rasa semua dah faham kot. Okey, jangan lupa boleh subscribe juga kat YouTube Ustazah. Cari je nama Ustazah, insya-Allah ada, sebab Ustazah akan upload dalam YouTube supaya awak boleh tengok berulang kali. Bila-bila pun, anytime boleh. Ini Google Classroom kita, Menyikat Islam, Al-Quran, Ulum, Jawi. Nanti Ustazah akan bergila-gila lah upload video insya-Allah seperti ini. Boleh refer bila-bila, anytime. Ada apa-apa masalah boleh komen atau boleh minta ibu untuk message saya ke kan. Okey, awak tu kelas untuk Al-Quran atau Ulum atau Jawi ni setiap hari Jumaat 9 pagi hingga 10.30 pagi. Okey, insya-Allah kalau ini saya akan sertakan sekali dia punya PDF notes. Kok awak nak tengok-tengok kan.
lagi Ustazah akan attach di Google Classroom lah. Okey, sampai di sini sahaja. Ada apa-apa masalah boleh komen. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.